Kampung Kota Batu mempunyai beberapa tapak arkeologi yang penting di negara Brunei Darussalam. Ianya dipercayai tapak ibu kota Brunei tua pada abad ke-14 hingga ke-17 Masihi. Di sinilah juga letaknya taman arkeologi yang menjadi saksi penting akan kesan-kesan tinggalan sejarah kuno Brunei. Ikuti perjalanan saya untuk melihat lebih dekat lagi tempat bersejarah ini. Nama Kota Batu berasal daripada perkataan Kota Batu, iaitu struktur batu yang masih kekal sehingga sekarang. Kota ini berperanan sebagai tembok atau kota pertahanan. Antonio Pigafetta pada tahun 1521 Masihi mencatatkan bahawa terdapat kira-kira 25,000 keluarga tinggal di ibu kota Brunei. Terdapat dua penempatan di Kota Batu, iaitu tebing sungai bagi rakyat, penduduk biasa dan kawasan daratan bagi pemerintah dan pembesar-pembesar negara. Laporan Sepanyol pada tahun 1578 Masihi mengatakan bahawa ibu kota Batu merupakan kota kosmopolitan dengan pelbagai bangsa seperti Cina, Indochina, Siam, Patani, Pahang, Jawa, Sumatera, Aceh, Maluku, Sulawesi dan Mindanao. Walaupun semuanya itu kini menjadi lembaran sejarah, namun kesan-kesannya masih ada sehingga ke hari ini. Saya ingin melihat lebih dekat lagi artifak-artifak penting peradaban lama Brunei. Perasaan ingin tahu ini membawa saya ke Taman Arkeologi Kota Batu yang terletak kira-kira 5 km dari Bandar Seri Begawan. Kota Batu dijadikan sebagai tapak arkeologi yang penting di negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1967, tapak ini telah diwartakan di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam. Ia juga di bawah kawalan Jabatan Muzium-Muzium Brunei dengan keluasan 120 ekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamah binti Haji Muhammad Yusof. Di episod kali ini, saya akan membawa anda menerkai salah satu lagi muzium yang terdapat di negara Brunei Darussalam, iaitu Muzium Taman Arkeologi yang terletak di Kota Batu. Sekarang mari kita lihat bahan-bahan artifak yang terdapat di taman ini. Taman Arkeologi Kota Batu menyediakan beberapa kemudahan untuk para pengunjung. Salah satunya adalah pusat informasi ini. Pusat ini adalah bertujuan untuk memberi penerangan secara ringkas kepada para pengunjung sebelum mereka melawat ke tapak arkeologi Kota Batu. Boleh Puan terangkan lagi mengenai pusat informasi ini? Okay, pusat informasi Taman Arkeologi Kota Batu ini menerangkan mengenai tapak arkeologi Kota Batu dari ianya dijumpai pada tahun 1950-an sehingga sekarang. Ia mempamerkan artifak-artifak juga yang dijumpai di tapak ini. Tapak ini adalah tapak arkeologi yang terpenting lah di Brunei Darussalam. Di sini dipamerkan lapik tiang.
Lapik tiang ini ditemui semasa projek penggalian yang bermula pada tahun 1989 sehingga tahun 1992. Lapik tiang ini ada bersamaan dengan makam Sultan Abdul Majid Hassan yang mangkat di Nanking, China pada tahun 1408. Ini apa ni Puan? Okey, lapik tiang ini adalah antara artifak yang dijumpai di tapak arkeologi Kota Batu. Lapik tiang ini diperbuat daripada batu pasir. Ya, kebanyakan yang artifak yang dijumpai juga diperbuat daripada batu pasir. Ianya dijumpai di tapak KB1, kompleks KB1 yang akan saya terangkan sekarang, dia punya fungsi. Ini adalah perbaraan, dia diperbuat daripada tembaga. Dia dijumpai di sini dalam tahun 1960-an, semasa pembinaan jalan raya Jalan Kota Batu. Perbaraan juga antara artifak yang berasal dari China yang berkemungkinan mentarikh zaman akhir dinasti Yuan ke zaman pertengahan dinasti Ming. Semasa penggalian arkeologi dijalankan di Kota Batu, banyak serpihan tembikar dan porselin yang dipercayai dibuat di zaman dinasti Ming. Kami banyak menemui tembikar di tapak arkeologi ini. Antaranya adalah tembikar dari China. Tembikar China ni kebanyakannya bertarikh ke zaman Ming, iaitu abad ke-15 ke 16 Masehi. Jadi kebanyakannya adalah blue and white, biru dan putih, iaitu dan seladon dan tembikar putih. Kerja-kerja penyelamatan arkeologi juga aktif dilakukan di tapak Kota Batu bermula pada tahun 1060-an sehingga sekarang. Kerja-kerja ini telah menemukan pelbagai jenis artifak seperti bahan-bahan tembikar, wang-wang siling dan lain-lain. Di pusat informasi dipamerkan mengenai tapak penggalian yang terletak berdekatan dengan tebing Sungai Brunei. Penggalian ditumpukan pada tambak yang berpanjangan kira-kira 100 meter dan 5 meter lebar terletak kira-kira 2.4 meter dari paras permukaan tebing sungai. Hasil dari penggalian ini telah menumbuhkan pelbagai artifak seperti batu-batu tambak, bahan-bahan kayu dan pecahan tembikar. Sekarang kita akan menuju ke tapak-tapak bersejarah yang terdapat di kawasan Taman Arkeologi Kota Batu 1. Kota Batu sudah menjadi ristaan sejarah, namun perjalanan menyusuri tapak arkeologi untuk menyaksikan kesan-kesan peninggalan sejarah yang masih dapat ditemui di sini. Tapak kompleks KB1 merupakan struktur tinggalan arkeologi yang terbesar pernah dijumpai di negara Brunei Darussalam dengan keluasan 25.8 meter kali 25.4 meter. Tapak arkeologi ini terbahagi kepada beberapa tapak. Lokasi pertama yang kami tuju adalah kompleks KB1. Jadi Puan, apakah struktur bangunan? Okey, ini adalah kompleks KB1 kami panggil. Adalah tapak penggalian kami yang dijumpai pada tahun 1985. Tapak ini
menjalankan ada 4 musim penggalian, antaranya adalah pada projek Six Intra-ASEAN, iaitu pada tahun 1989. Di tapak ini beberapa artifak yang dijumpai ya, antaranya yang signifikan adalah batu bersusun di sekeliling yang membuatkan ya macam retaining wall atau dinding, iaitu dinding kepada tapak kompleks ini ya. Jadi juga ada beberapa lapik tiang yang seperti yang dijumpai di pusat informasi tadi. Terdapat 27 lapik tiang dijumpai di sini yang jaraknya adalah seperti sama, yang diandaikan semuanya adalah 33. Sekali yang ada beberapa missing. Jadi lapik tiang ini itu adalah seperti foundation kepada struktur yang dipercayai bertiangkan kayu. Pelbagai artifak telah ditemui, di antaranya batu nisan, batu bersusun yang berfungsi sebagai dinding kompleks. 4 dinding ditemui iaitu dinding utara, timur, barat dan selatan yang disusun bertingkat-tingkat di antara 4 ke 8 lapis. Tapak kompleks KB1 merupakan struktur tinggalan arkeologi yang terbesar pernah dijumpai di negara Brunei Darussalam dengan keluasan 25.8 meter kali 25.4 meter. Tapak ini digali secara berperingkat-peringkat iaitu pada tahun 1986 atau 1987, 1989 dan 1992. Kompleks KB1 dipercayai mempunyai 3 tingkat bumbung. Ini berdasarkan 3 baris lapik tiang yang ditemui. Lapik-lapik ini diperbuat daripada batu pasir dengan ukuran bulatan 52 cm dari garisan pusat dan ketebalan 19 hingga 25 cm. Lapik tiang ini berfungsi sebagai foundation kepada tiang. Jadi tiangnya bermungkinan diperbuat daripada kayu, dan untuk membuat struktur yang ada di sini inilah. Jadi lapik tiang ini sebanyak 27 sahaja yang dijumpai, dan berkemungkinan kesemuanya adalah 36. Jadi ada yang tidak dijumpai, dan lapik tiang ini dijumpai semuanya berukuran kurang lebih sama, dan jaraknya pun ada jaraknya pun sama. Pada bahagian tengah kompleks ditemui 2 jalur batu yang disusun 3 lapis, dan terdapat di antara batu-batu ini diukir dengan motif air melih. Okay, Puan, selain itu apa lagi yang ditemui di sini? Selain dari lapik tiang tadi ada juga ditemui batu nisan seperti ini ya. Jadi batu nisan ini ada ukiran, berukir berdasarkan macam tumbuh-tumbuhan, daun-daun tempatan. Jadi batu nisan ini dipercayai juga macam kan sama dengan makam Sultan Bolkiah. Jadi kalau macam itu kira diandaikan orang ini adalah orang kenamaan. Jadi makam yang dijumpa di sini ini adalah bukan orang biasalah, orang rakyat biasa. Okay, kita ni bergerak ke tapak perkebunan lama di sebelah sana.
Kemudian kami bergerak menuju ke tapak perkuburan lama yang terletak berhampiran kompleks KB1. Terdapat 9 buah kubur di tapak ini. 2 daripada kubur ini diperbuat daripada batu granit dengan tambak-tambak berbentuk kepingan yang menyerupai bentuk tambak makam Sultan Omar Ali Saifuddin I yang terletak di Makam Kubah Diraja Batu 1, Jalan Tutong. Ini kubur lama ni dipercayai kubur-kubur Islam sebab kubur-kuburnya menghadap ke kiblat. Jadi kubur ini ya dipercayai juga orang-orang kenamaan sebab batu yang digunakan untuk tambak itu adalah batu granit. Adakah kubur ini merupakan kubur pembesar negara? Besar kemungkinan ya, sebab bahan yang digunakan adalah bahan yang didapati dari luar negara. Jadi bahan-bahan ini bukan calon-calon orang yang mendapatkan. Jadi dan bahan yang digunakan adalah bahan granit. Jadi bahan granit ini adalah juga susah untuk dapat, mesti untuk orang yang kenamaan. Kesan-kesan perkuburan lama ini membuktikan bahawa telah ada penempatan awal masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Batu. Kemudian kami menuju ke Makam Sultan Bolkiah, Sultan Brunei yang kelima. Sebelum kami meneruskan perjalanan menuju ke Makam Sultan Bolkiah, kami singgah di sebuah tugu yang disediakan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama. Di sini disediakan penerangan mengenai sejarah Sultan Bolkiah untuk tetapan para pengunjung. Ya, menerangkan mengenai Sultan Bolkiah, Sultan Brunei kelima. Jadi menerangkan siapa Sultan Bolkiah ni, iaitu putra kepada Sultan Sulaiman. Jadi yang Sultan Sulaiman ini adalah Sultan Brunei keempat, dan juga neneknya iaitu Sultan Sharif Ali. Sharif Ali juga dimakamkan juga di sini di Kota Batu ini, tapak Kota Batu ini. Dan menceritakan juga pasal Sultan Bolkiah semasa ia punya pemerintahan, ia adalah masa zaman kegemilangan Brunei pada masa itu. Di Kota Batu inilah ia punya pentadbirannya. Makam Sultan Bolkiah, makamnya mempunyai tambak bertingkat-tingkat, sebanyak 8 tingkat kesemuanya, dan di atas ada 2 batu nisan yang diukir dengan ukiran motif yang menarik. Jadi apa yang saya lihat sini, corak-coraknya ada bermacam-macam. Jadi boleh Puan nyatakan apa saja corak-corak yang ada di makam? Yang ukiran-ukiran ini ada macam-macam lah. Jadi kebanyakannya berdasarkan kepada tumbuh-tumbuhan, daun, bunga. Jadi dan juga ada kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Jadi makam sebelah Sultan Bolkiah ini adalah permaisurinya. Makam sebelah ini adalah juga bersemadinya Puteri Laila Mencana, iaitu permaisurinya. Jadi aslinya endang di sinilah makam ini. Memang ada di sini ya. Dan dibina pondok ini kira untuk memeliharalah makam-makamannya.
tulisannya ada reka bentuk menyerupai mahkota raja. Dan seterusnya di tingkat atas ada kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Selain itu ada ukiran-ukiran daun. Daun ini namanya daun salambar bersusun. Seterusnya ada ukiran rawai-rawai dan juga ada bunga pipe berbentuk S. Di sini ada ukiran-ukiran motif bunga seperti bunga melur dan juga bunga baldu. Makam Sultan Bolkiah merupakan sebuah bangunan yang dianggap sebagai peninggalan sejarah yang amat berharga. Sultan Bolkiah adalah Sultan Brunei yang kelima yang memerintah dalam tahun 1473 hingga 1522 Masihi. Peranan Sultan Bolkiah dalam menyebarkan dakwah Islam adalah sangat berkesan, sehingga Brunei pada zaman itu dikenali sebagai pusat perkembangan Islam di rantau ini. Kunjungan ke Taman Arkeologi ini meninggalkan kesan mendalam terhadap saya. Setiap artifak mempunyai kisahnya yang tersendiri dan menggambarkan kehidupan serta budaya orang Brunei di masa lampau. Apabila saya melihat Taman Arkeologi di Kota Batu ini, saya bertanya-tanya apa lagi tersembunyi di sini. Itulah Auda, banyak pameran artifak-artifak yang terdapat di Taman Arkeologi Kota Batu 1 ini. Dengan berkunjung di taman ini, kita akan dapat bertanya lebih lanjut mengenai artifak-artifak di sini dan diperkenalkan lagi kepada generasi yang akan datang. Itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod. Sampai jumpa lagi.